Okay, today let's take a look at example. This one is a previous test because you all tak ada test lagi kan, you ada final. So later I will give you quiz lah. Bagi quiz untuk you all buat. Saya bagi masa sampai pukul 12 lah. Okay. So ni tahun 2016. This is it. Boleh nampak ah kelas? Yang saya share? Boleh sir. Boleh ya. So ini this one is this one lah kot sebagai quiz. Tak apalah, kita buat yang ni. Kita buat because we have discussed about the unbalanced fault, right? So let's take a look at this quiz, this example. Okay, figure 2 shows 6 bus system. Utility company, so we have 6 bus, bus 1, bus 2, bus 3, bus 4, bus 5, and bus 6. The positive and zero sequence reactance of the line transformer on per unit on 100 MVA base is stability in table. So this is the nature of the test and final exam questions. So meaning that you need to transfer the information from the table to the figures that you will sketch. Okay. So the positive zero sequence reactance has been given in table 1. So delta Y transformers between bus 3 and 5 is grounded to the reactor. So this one you need to alert the questions. Bus 3 and 5. So bus 3 and 5, this one. This is the transformer winding. Have Zn 0.1 per unit. So J 0.1, don't forget. So meaning that you need times 3. Okay, the generator is positive and zero sequence reactance including reactance, ground, neutral, and 100 MVA is stability in table 1B also in the table. And then I think this one have also the reactance. Okay, this one also ZnOSn. Okay, so resistance, shunt, reactance, and loads are neglected. We assume that our system we don't have any resistance value and shunt reactance, as well as this is the open system. There is no loads. Negative sequence assumed to be equal. So this is the the important information. Positive reactance similar with the negative sequence. Illustrate the positive, negative, zero sequence. Okay, so first you need to illustrate the positive, negative, and zero sequence. Itu je soalan dia. Okay, never mind. So the question, because this is I think this is the level of test. When final, normally you need to calculate the fault. Okay, so how to do this one? So you firstly sketch, just a sketch, no need to use a ruler or something, because previously ada student buat sampai ada guna bagai-bagai, tak payah, they just sketch sahaja. Okay, so you need to sketch. So positive sequence. Positive sequence, so you can start anywhere. So this one we have generator. Start here. Then we have bus 3. Then we have transformer. And then we have the transmission line where this bus 6. This one is bus 4. Then we have transformer. And then we have generator. This one is bus 2. Don't forget to name your bus number. This one bus 1. So you have generator. Then this one bus 1, you have this transmission line.
Okay, positive sequence. So just put your value there. This is quite simple because there is no need to change the value of the per unit value, right? So because this value, your x value for s1 and x0 is in similar base, common base. So 1 4, 1 4, this one is transmission line bus 1, bus 4, 0.225, J 0.225, 1 5, this one 5, right? So 0.105, 24, this one, J 0.035, and then 35, some bus 3, this one bus 6, some bus 6, 35 is here, 35 0.042, J 0.042, then you have 46, 0.1, J 0.125, 56, you have 0.175. Okay, and then you have the generator's transient impedance, or XD. So because of positive sequence, we just consider the positive only. Positive is one only. So bus generator 1, 0.2, 0.15, 0.25, 0.2. Where is generator 1? Generator 1 is there, 0.1. So this one is your XD, J 0.2, then 0.15, G2. So J 0.15, then G3 0.25, J 0.25. Okay, so this is a positive sequence. There we go. There we go. This one here. Okay. So since positive and negative sequence is same, if you supposed to be sketch, right? This soalan suruh sketch, positif, negatif, and so walaupun negatif sama value dia dengan positif, tapi you kena sketch lah. So you need to sketch. How to sketch? You just sketch without, so negative sequence without the source. The value is similar. Okay. So this one is J 0.25, J 0.042, J 0.175, J 0.125, J 0.15, J 0.035, here is J 0.225, J 0.105, this one J 0.2. So this is your negative sequence. Next, you need to do the zero sequence. Boleh nampak. So zero sequence. So for zero sequence, so generator is no problem. Your generator don't have any source, and then it's Y grounded, should be no problem. But here your transformer, so need to remember back your transformer data to Y. So at data is open, right? And then is grounded with kan. So you ada 3 ZN here.
So J 0.3 ya. So didarab dengan 3. This one is your XN or ZN. Okay, and then you ada ni bus 5. So di bus 3, ni bus 5. And then the transmission line bus 4. This one is bus 6. Bus number 4. Then you have Y to ground data. So this one Y is grounded, data is open. Okay, this one bus 2. And then you have XD as well as XN, 3XN, right? So this one J berapa? Untuk generator, this one is your G2. Your G2, you have XN 0.05. So 0.05, you can just write times 3 ya, atau you just darab 0.15. Okay, next you have transmission line here, and then it's bus number 1, and then you have the generator is Y grounded. Okay, then this one is connected together. Sketch, right? So you will sketch. So we put all the values. So 14 0.5, 14 is 0.4, 14 J 0.4, 15, tengok yang sini ya, zero sequence ni. 15 0.2, 15 0.2, here is J 0.2, 24 0.035, 24, this one 0.035. Then you have 35, 0.042, 35, this one J 0.0, apa? Ingat 42. Then you have 46 0.25, 46. Zero point 35, 56 0.35. Okay, and then your generators, X1 is 0.06, X2 0.04, X3 0.08, 648. There. Okay, class, that's the answer. So let's change the question. So this one is just to find illustrate the positive negative zero sequence. So soalan ni sekarang saya tukar. Fault happen at bus 6. Okay. So fault happen at bus 6. So calculate the 3-phase fault. Calculate 3-phase fault, single line to ground fault, line to line fault, and double line to ground fault. So soalan dia gitu. So apa yang perlu buat? So for 3-phase fault, we just refer to positive sequence, right? Ini kan, ni lah positif. So kat sini you boleh tengok, that's your fault here.
Okay. Dah selalu tengok sini. Kau nak tak boleh masuk. Okay, so now we change the question. Fault happened at bus 6. So fault here. So apa yang boleh buat? You kena tengok daripada titik ni. Daripada sini sebenarnya dia agak complicated sikit sebab dia ada data sini. Kan? So you tengok sini, ni ialah bentuk macam ni kan. So you kena solve lah. You tengok fault here this is cabang kan. Cabang. Tapi dia tak boleh solve sini. So apa perlu you buat? You kena transform data to Y connection. Betul tak? Ke macam mana? So you need to do ni, you dapat ni dapat ni bagi tak boleh. Tak boleh. Oh, question ni susah sikit ni. So apa yang buat? Kan ni kalau fault kat sini. Ni cabang. Ni cabang lagi. Cabang lagi. Cabang lagi. So dia agak complicated sikit. Saya tukarlah. Susah nak buat ni. Boleh buat, cuma nanti analisis akan panjang sampai berjam-jam. Saya tukar soalan, tak nak fault kat sini. Fault dekat sini lah. Fault kat bus 5. Fault dekat bus 5. Okay, tukar. So fault kat sini, sini pun nampak. Biasa kalau soalan exam saya akan buat dululah supaya you all tak soalan tu boleh jawab. Okay, fault kita tukar. Fault dekat bus 5. Kira double 3 phase fault, kira single line to ground fault, kira line to line fault, and kira double line to ground fault. Yang itu semua you boleh pakai. You can use question saja. So kita nak analisis ni sebenarnya. Okay, fault kat bus 5, apa yang perlu nampak ialah bila fault dekat bus 5, ke mana apa view. So fault happen here. So sebenarnya nampak sini cabang kan, ada cabang 3. Maknanya yang ini parallel yang ini, parallel yang ini, tapi masalahnya belakang-belakang ni dia connection dia interconnected, so dia akan jadi terlalu besar untuk solve. So apa yang boleh kita buat? Bila ini this line 4, 6, 6, 5 ni, sebab oleh kerana dia tidak ada cabang lagi, sebenarnya dia ialah bentuk ni, ialah bentuk siri kan. Betul tak? So 4, 6, 6, 5 ni dia siri je, you tambah je, dia ialah series ni. Okay, so ini kita tukar gambar 6 to 5. Kat sini fault. So you akan nampak cabang sini satu, cabang sini satu, cabang sini satu, dan ini ialah satu titik. Dia tidak ada cabang lagi, so dia hanya series. So yang ini ialah series. Betul tak? So yang ini series, bila yang ini series, you can see that dia akan jadi bentuk delta. Mana gambar ni? Ni kan? Dia akan jadi bentuk delta. So you boleh buat dia dalam bentuk, you jadikan dia dalam delta to Y transformation. So delta to Y transformation. So dia ada A kecil, dia ada B kecil, dia ada C kecil. Yang mana kat sini dah kita lukis. Ni A, ni B, ni C. So your A ialah these two reactants ataupun 2X, ni darab ni, bahagi dengan ni darab ni, tambah semua kan. So your A
is equal to J 0.105 times J 0.225 divided by J 0.105 plus J 0.225 plus ni 2 tambah apa ni? 2, 9, 3 tak? 0.2 J 0.3 lah. 5, 5, 10, 7, 8, 9, 10, so 3, 0.3. Ni 2 ni 0.3, di series betul tak? Okay, dapat A yang itu. Cuba kira, saya tak ada calculator lah. Cuba kira, boleh? Kelas, cuba kira. Kelas, anybody home? 0.3. Betul? Ni darab ni bagi dengan semua ni, dapat 0.3 ke? 0.105 darab dengan 0.225 bagi dengan 0.15, 225, 0.3. Berapa dapat? Okey, jap. Kalkulator saintifik tak ada kot. Kalkulator saintifik tak ada. Simple sama itu ni. J 0.03236, okey. Saya beri kat kawan awak ni Nampak 0.3, 236. Kosong poin 03 0375 0.0375 Okay, and then you kira B. B sama dengan J 0.105 darab dengan yang belah sini ialah 0.3 tadi kan. Bagi dengan yang sama lah, bawah ni berapa tadi? Ni 0.15, 25, 03. Berapa dapat B? 0.105 darab dengan yang belah sini 0.3 ni bagi dengan yang ni lah, summation bawah ni. Berapa dapat? (0.05). Okay, so B 0.05. Dan yang boleh kira C. C ialah 0.3 darab dengan J 0.225 bagi dengan yang you darab, yang tambah tadi. So berapa? Yang ni darab dengan yang atas ni bagi semua sekali. Kosong 1071 1071, okey. Okay, daripada sini, from here you can, what you can do, you can simplify the circuit lah, because we just use the circuit reduction technique. Okay, kita buat circuit reduction technique.
Yang ini series kan? Yang ini dah series kan? So you boleh request balik. Okay, you just withdraw back this value. Ni dah series 0.042 tambah 0.25 dapat apa? 0.292 kan? J 0.292. 292. Ni series. Fault kat sini. So yang ini sekarang dah jadi ada B titik ada C kan? Ni A, ni B, ni C. Dekat A ada bar 1 ni. So dia ada J 0.2 kan? A dengan ni. So C sebab yang ni you dah tukar kepada data tu Y, so tinggal C saja. Ada ni 0.035 kan? Tambah dengan 115 185. J 0.185. Betul tak? So daripada sini you dah boleh buat simplification simple saja. You dapat you boleh simplify the Z Thevenin, Z1 lah. So Z1 yang ini kita bagi nama A besar. A besar dia parallel kan? So dia parallel dengan B ni dia parallel juga dengan buat satu-satu lah. B buat belah sini dulu. B parallel dengan A dengan C. So A tambah J 0.2 dia juga parallel dengan C tambah J 0.185. Betul tak? So A parallel dengan B sebab ni cabang. Okay, bila nak solve yang ni dia pun parallel dengan semua ni. So B parallel dengan A tambah 0.2 parallel dengan C 0.185. So macam mana nak buat? Simple je kan? B parallel dengan ni. B. Oh bukan B parallel. B tambah. Sebab ni cabang kan? B dia, ni cabang. Dua ni cabang. So dia kena tambah. Bila ni you dah cabang kan? Ingat sentiasa ingat, you need to remember we always refer to ground. Ni ground kan? Ground. So B ni tak ada ground kan? So dia akan tambah. Sebab yang ini bila dia parallel dia akan jadi series. Betul tak? So series kita tambah. So A parallel dengan B. So kat sini titik dia cabang. A parallel dengan B. Tapi B ni kita kena settlekan. B tambah A tambah 0.2 parallel. So maknanya you kena solve yang ni dulu. So apa boleh you buat? A parallel dengan B tambah A tadi berapa? 0.0375 tambah dengan 0.2 J 0. B 0.25 kan? Betul tak? B 0.25. Mana ya jawapan dia? 0.05. 0.05. B 0.05. Ni 0.05 silap. 0.05 kan? B 0.05. So B 0.05 B 0.05 bukan B. A ialah 0.0375 tambah dengan 0.2. So you dapat J 0.2375. You kena parallelkan dulu dengan C tambah 0.15. 0.185 tambah dengan 1075 dia ialah J 0.1071. So 2921 right? 2921. Betul tak? Cuba double check. A parallel dengan B. Sebab A parallel dengan B.
Tapi B ni dia akan, bila dua ni dah parallel akan jadi series. So A parallel dengan B tambah 2375 tambah dengan 0.2921. Yang ni so you solvekan ni dulu kan. 1071 tambah dengan 185. 128 jadi 29 75 12. So 2921. Okey, berapa dapat? Bila dah dapat ni you bila dah dapat yang ni, you tambahkan dengan B and then you parallelkan dengan A. Saya tak ada calculator, payah. Berapa dapat? Ni cara senang macam mana nak buat je. Cara senang you nak buat ni macam mana? Faham fundamental lah. So you pergi ke you punya calculator kan. Calculator awak pun semua canggih lah kan. So apa perlu you buat? You just buat because you know the parallel concept of bilangan stereo, you ingat kan? 1 over R equals to 1 over R1 plus 1 over R2 plus something kan. So you buat je calculator, guna calculator. Tak payah you nak buat R1, R2 bagi dengan tu leceh. So you buat je 1 over R1 plus 1 over R2. Maknanya you ambil calculator. Ni saya nak ajar cara mudah supaya you tak silap. You tak perlu buat okay, kalau awak dah dapat dah 1117. Okay, so saya cuba buat. Saya buat cuba simple je. You ambil calculator 1 bahagi, sebab dalam you punya calculator dia akan buat operasi darab kali bahagi dulu. Okay, so 1 bahagi 0.2375. Bila you tambah, dia tak akan tambah dulu. Dia akan buat 1 bagi 0.2375 dulu. Tambah 1, dia tak akan tambah 1 lagi. Sebab you nak buat 1 bahagi lagi 0.2921. Kan? So dia akan buat 1 bahagi 0.2375 tambah 1 tu dia tak tambah lagi 1. Dia akan tambah 1 bahagi dahulu. So dia akan buat fundamental lah. So basically you boleh pakai cara tu. Okay, 1 bahagi 0.2375 tambah 1 bahagi 0.2921 sama dengan kan, you akan dapat value dia ialah 2 and then you inverse kan, nak dapat value yang sebenar. So dia ialah answer, bukan, 1 bagi answer, 1 bahagi answer. So you tu dapat jawapan, dia ialah 7634. Ni jawapan akhir lah. Yang you dapat ni jawapan akhir. Apa kita cuba tengok betul tak. So A saya, A berapa tadi? A besar 292 sama dengan J 0.292 parallel dengan B J 0.05 tambah yang ni saya dapat, silap ulang balik lah, 1 bahagi 0.2375 tambah 1 bahagi 0.291 dapat dah jawapan dia and then 1 bahagi answer. Susah saya pakai calculator ni sebab pakai handset. 2375 tambah 1 bahagi 0.921 sama dengan dan 1 bahagi answer. So saya dapat J 0. Macam pelik. Ulang balik. Betul ke ni buat ni?
2, 3, 7, 5 tambah 1 91. So saya dapat negatif J 0.13 1 lah. So yang ni you tambahkan dulu, tambah 0.05 0.05 tambah 0.131. So dia adalah 0.292 parallel dengan J 0.181. Okey, sama juga 1 bahagi 0.292 tambah 1 bahagi 0.181. Dapat tu, dan 1 bahagi ansur. Okey, betul. So jawapan dia J 0.1117 per unit. Okey, so kawan awak dapat dah. Boleh? Kelas. So ni baru cari Z1. So from here we can calculate our three-phase fault. Right. Remember right, three-phase fault apa equation dia? Sebab Z fault tak diberi. So you punya three-phase fault ialah, bear in mind our Z1 sama dengan Z2. So sama dengan Z2, negative sequence. So no problem. So three-phase fault is what? I fault equals to pre-fault voltage normally is given 1 per unit divide di 0.1117. So you dapat you punya value negative J 8.949 kan. So negative J 8.9495 per unit. So this is your fault current, three-phase fault current. Nak 3 tak? Check balik lah. Tengok soalan final. Tengok soalan ni, nak tengok soal contoh. Ni positive sequence. Ni ialah three-phase fault. Okay, so tak ada 3. Tak 3 ialah single line to ground fault. Okay, never mind. So sekarang ni positive sequence, negative sequence kita dah dapat sama. So now we want to analyze zero sequence. Mana zero sequence? Ni zero sequence. So zero sequence sama macam tadi, cuma sekarang ni your zero sequence ada lain sikit sebab kat sini ada, dia dah terbuka kan. So you analyze kat sini ya. Kat sini dengan kat sini. So sama juga. Untuk zero sequence fault happen kat bus 5. So kat sini kita buat kita punya Y, delta to Y transformation. Yang ini series. Okay. So katakanlah ini X, ini Y, ini Z. Your X equals to X yang bawah ni lah. So X ialah 0.2 times ni berapa? 3525, 3, 45, 6. J 0.6 divide by J 0.2 tambah J 0.6 tambah dengan J 0.4.
Okay, cuba kira berapa dapat? Y, J 0.6 times J 0.4 divide yang bawah ni sama. Berapa dapat? Z J 0.2 times J 0.4 divide yang bawah ni. So berapa dapat? Cuba kira. Kira dah. 0.1, 0.2. Ni X lah. Ni X, ni Y. Okay. Z, X, Y, Z. Nampak. So, berapa tadi? X 01, 02, 0067. Okay. J 0.1, J 0.2, J 0.067. Betul? 0667, okay. 0667. Okay, so sekarang ni kita boleh minimizekan ataupun kita boleh, what we can do is we can simplify the figures. So tu masuk nilai lah, senang. Your X is 0.1, J 0.1, Y J 0.2, Z J 0.0667. So saya boleh padam yang ni. Supaya saya boleh lukis bawah tu senang balik. Lari semua ni. Okay, you can simplify the figures again. So yang ini tengok sebab ini open kan. So ni open, kita tak ambil tahulah. Tapi yang ni ke ground kan. So you boleh dapat you punya simplify punya circuit ialah fault kat sini. Ni ialah titik. So yang ni ada satu impedance lagi, ground. Ni pergi ke titik ni. Okay, so yang ni tak ambil tahu sebab dia buka. So fault kat sini kan. So ini ialah 0.3 ada kat sini. J 0.3. Ni 0.042 kan. So dia samakan je lah. Okay, tambah je lah. So dia ialah J 0.342 yang ini. Kemudian ni kita punya X J 0.1, Y sini ada J 0.2, Z J 0.0667, ni ada 0.06, ni ada 0.035. Okay, so apa yang boleh kita buat? Kita boleh tengok gambar ni, kita boleh simplify. So ni Z0. Z0 ni ialah satu value, dia parallel. Katalah ini kita ambil huruf besar M ataupun X lah, X. So dia ialah X. Titik ni cabang parallel. Ni 0.1. Tambah kan, macam tadi je. Tambah ni 2. Setelah ni Y besar, ni Z besar. Y parallel dengan Z. Okay. So X J 0.342 parallelkan dengan J 0.1 tambah ni ialah 0.11267 parallel dengan J 0.235. Betul tak?
Kan ni 0.2 ni tambah 0.235 ni 0.1267. So 1 bahagi 0.1267 tambah 1 bahagi 0.235 sama dengan, kemudian 1 bahagi answer sama dengan, so you dapat 0.08. Yang ini ialah J 0.0823. 08232. Okay, and then you tambahkan dengan 0.1. So you dapat jawapan awak ialah sama dengan J 0.342 parallel dengan J 0.1823. Okay, so 1 bahagi 0.342 tambah 1 bahagi 0.1823 sama dengan 1 bahagi answer. So you dapat jawapan you punya J 0.1189 per unit. Sama tak? Okey, sama dengan kawan awak. Bagus, Ahmad Thaqif. Nampaknya Ahmad Thaqif saja yang aktif. Yang lain tidur kah? So you dapat Z1, Z2, Z0. So solve lah. Z1, Z2, Z0. So you can calculate your single line to ground fault. 3 bahagi kan, 3 darab 1.0 bagi dengan Z1 plus Z2 plus Z0. ZF tak ada, so kita boleh abai. So 3 bahagi dengan Z1, tadi berapa Z1? 0.1117 J 0.1117 tambah J 0.1117 tambah dengan J 0. Z0 1189. 1189. So you dapat something lah, value per unit. Tu ialah untuk you punya single line to ground fault. Ni IF lah, I fault. Kemudian untuk line to line, tengok equation lah. Line to line fault, this one single line to ground fault. So line to line fault yang ni lah. You kena cari IA1 yang mana IA1 ialah Z1 tambah Z2. 1 bagi Z1 tambah Z2. Once you dapat yang ini, you darab dengan square root 3, darab dengan negatif J. So you dapat fault current untuk line to line fault. And then for double line to ground fault, you kena cari cara mudah itu kan. You kena cari IA1 lah. Untuk cari IA1, you kena kira, kita ada Z1, Z0, yang ini. Once you dapat IA1, you darab, cari IA0, okay. Saya ulang balik semula lah. So semalam nak kira, so you cuba buat lah. So untuk ni double line to ground fault, cari IA1 sebab kita tahu dah Z1 berapa, Z2 berapa, Z0 berapa, 3ZF kosong tak bagi tak apa, so dia kosong lah. So Z1 sebenarnya tambah dengan Z0 parallel dengan Z2 yang ini. So V bagi dengan this value dapat IA1. Once you dapat IA1, you masuk kat sini. You cari IA0, dah dapat IA0 you darab 3. So you akan dapat double line to ground fault current. Okay, fault current untuk double line to ground fault. So once you dapat that, yang itu, so solve lah. Solve soalan yang ini. Okay, ada soalan? Boleh faham lah? So dia depend on the complex of the circuit. Okay, ada kelas? Ada soalan? Kelas, ada soalan? Kalau tak ada, saya nak bagi kuis. Tak ada lah, so tak ada, saya bagi kuis lah. Kuis saya
Saya bagi masa sampai pukul 12 lah. So buat soalan ni. Ni kena buat macam tadi ya. Okey, so saya akan bagi soalan ni. So you all buat lah, saya bagi dekat group. Semua buat dan saya bagi masa sampai pukul 12. Ni dia. Ada kelas apa ni? Okey, saya bagi masa sampai pukul 5. Boleh? Sampai pukul 5 lah. Yes, okay. Quiz test. Quiz 4 kan? Quiz 3 saya tak tanda lagi. Lupa nak tanda. So quiz 4. Quiz 3 saya tak tanda lagi. Sikit gambar. Okay. Ada 2 page lah pula. Bus system. Fault happen dekat bus 3. Okay. So siapa yang datang kelas saya ni, dia tahulah macam mana nak buat. Sebab ini data to Y connection you kena tukar. Okay, so saya upload yang ni alamak, print block. Quiz 4. Ialah CO apa ni ya? Quiz 4 ialah CO2. Okay, so saya save. Saya akan bagi dalam group. So dan hantar dekat kalam sampai pukul 5 petang ni. Okay, ada soalan? Okay, kalau soalan saya lepas ni saya akan bagi projek Projek saya tak discuss lagi dengan Encik Rizwan. Untuk saya kena simit sama. So saya akan bagi pada Encik Rizwan lah. Saya akan discuss dengan dia bila nak kena. Saya akan bagi, sebab kita dah habis dah ni. Cuma lepas ni kita akan banyak buat contoh-contoh latihan lah. Okay. Kalau tak ada, kita stop kat sini. Saya akan share video nanti. Okay. I think that's all for today. So jaga kesihatan. Okay, jaga diri baik-baik. Elakkan COVID. Duduk rumah je lah. Kalau nak jogging lah. Kan boring pula kan. Nak jogging ke naik basikal pun tak apa. So that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, sir. Waalaikumsalam, sir.